Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah.
Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, tanggal Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari. Tadi pun kita dah buka dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat dan sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk agama kita dan juga kehidupan kita. Moga-moga pada pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama dalam bicara kita pada pagi ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita bawakan kepada anda khususnya untuk menjawab persoalan dan memberikan pencerahan, perbincangan dan juga sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita semua. Sidang penonton, hari ini perbincangan kita seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita sekarang pada mood ataupun suasana dalam keadaan mungkin ada ibu bapa, guru-guru pada ketika ini yang sedang runsing memikirkan anak muridnya boleh jawab ataupun tidak setiap daripada persoalan yang diajukan di dalam peperiksaan SPM. Dan juga lagi satu, mungkin ibu bapa, ayahnya, ibunya, keluarganya juga sekarang sedang runsing memikirkan bagaimana keadaan anaknya berdebar-debar di dada dan jiwa mula rasa runsing memikirkan bagaimana keadaan anak-anak mereka. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda perbincangan berkenaan dengan doa skor SPM, bagaimana kita nak memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, bak kata orang support ataupun sokongan daripada belakang. Doa skor SPM bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya tengok di sini dah ada Ustaz, himpunan doa-doa yang akan kita kongsikan kepada penonton-penonton, khususnya guru, ibu dan bapa juga keluarga pada hari ini, ataupun adik-adik kita yang mungkin juga ada tempias menyaksikan pada pagi ini. Boleh sama-sama kita kongsi kepada mereka. Jadi selaku mukadimahnya Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Fadil Azrin, yang dihormati tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Jadi kita doa ada pada fasa-fasa ni baru beberapa hari yang lepas untuk ujian tahsin ataupun menulis bagi pelajar-pelajar yang sedang menghadapi ujian SPM. Jadi bukanlah khusus hanya semata-mata SPM, tapi kita nak berbincang soal bila anak-anak kita, anak-anak murid kita berada dalam fasa-fasa nak exam ni, maka ada beberapa kadang kelaku-kelaku yang tak apa nak senonoh yang mungkin dibuat secara sengaja pun tak sengaja. Contohnya kita lalu dengar bila nak mai periksa ni, ada yang sampai sanggup pergi jumpa Tok Bomo, bawa kotak pensel, germit, pembaris, pemadam semua ni pergi jumpa sebab apa? Nak bagi mudahkan urusan anak. Dan sedangkan itulah perbuatan yang syirik. Dan kadang-kadang ada anak yang bila mai dekat-dekat nak periksa je, waktu-waktu ni lah nak pergi cari guru-guru, nak minta halal ilmu. Sedangkan sepatutnya ilmu ini perlukan mendapatkan keredaan Allah itu adalah sepanjang tahun. Jadi inilah tajuk yang kita nak bincangkan agar kita tak tersasar dan mungkin tersalah arah dalam kita nak menentukan apa benda yang kita kena buat fasa-fasa nak exam ni dan sebelum exam. Walaupun saya bukanlah dikategorikan, saya rasa bukan dalam kalangan pelajar yang cemerlang, tapi saya rasa tak mustahil orang yang tak cemerlang pun masih boleh duduk dalam dunia akademik. Walaupun track record belajar ni tak adalah cemerlang sangat. Macam sekarang ni saya selesaikan master pun dalam keadaan walaupun dulunya bukanlah budak straight A kan, tapi boleh selesaikan master, sambung PhD. Maksudnya semua orang boleh, dengan syarat kita adanya keinginan yang disebutkan dalam hadis, yang ini namanya itqan, yakni orang yang bersungguh-sungguh dan tekun. InsyaAllah dari tajuk kita akan bahas panjang ini, saya rasa bermanfaat untuk semua, bukan hanya kepada ada Ustaz, anak saya dah habis SPM, takkan nak kena beranak balik. Tak. Mungkin ada pada cucu, mungkin pada anak-anak kita yang sedang duduk dalam universiti ataupun mana-mana alam sekalipun. Inilah dalam imtihan disebutkan dengan ad-dunya darul balak wal imtihan. Dunia adalah medan ujian yang tak pernah habis, bukan hanya pada SPM, bukan hanya pada PT3 ataupun UPSR ataupun MR dulunya, ataupun mana-mana peperiksaan, tapi dunia ini adalah peperiksaan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Ada doa-doa yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Tapi sebelum kita ambil soalan-soalan di Facebook ataupun soalan dari penonton, sajalah nak tanya Ustaz soalan cuit-cuit kata orang kan, soalan permulaan. Ustaz pun pernah berada pada situasi macam ini, getir, genting,
bila mana masuk ke Dewan Peperiksaan ataupun dalam keadaan suasana peperiksaan, memanglah bukan pengakhiran kalau SPM ni, tetapi bak kata orang pelajar-pelajar yang ambil SPM ni, dia akan rasa ini adalah penutup kepada belajar. Habis je belajar memang akan conteng baju Ustaz. Kan, baju tu akan habis dah. Tapi Ustaz pernah berada dalam suasana genting macam ni, bagaimana Ustaz menguruskan bak kata orang ni dia punya gugup, takut, gementar, bagaimana nak menguruskan gementar tersebut? Dan satu soalan lagi tambahan, dalam banyak-banyak mata pelajaran yang Ustaz ambil ketika mana SPM tersebut, apa yang paling Ustaz takut satu-satunya? Silakan. Baik, terima kasih pada soalan cepu cemas. Saya rasa bab-bab gugup ni semua manusia ada. Ya, betul. Dan salah satu sebab kenapa gugup berlaku adalah kurangnya persediaan. Itu saya rasa benda yang kita kena akui lah. Bila orang yang tak bersedia ni nak pergi jumpa apa-apa pun dia takut. Betul. Kan? Even benda yang tak ada pun dia takut. Orang yang takut hantu ni, Ustaz, dia bukan pernah tengok hantu pun kadang, tapi dia takut lebih. Dan hinggakan ketakutan tu yang menguasai diri dia sehingga akan menjadikan diri dia kecil. Faham. Dia sampai-sampai fikir, Ustaz, dia sendiri membayangkan benda tu tak ada pun. Kesian kat hantu tu kena fitnah. Hantu kata aku juga kena. Kan, dia kata saya nampak hantu tu yang saya accident. Padahal dia punya lock bawa kereta sambil main telefon. Jadi banyak benda yang ketakutan ni saya rasa adalah bila kurangnya persediaan. Lepas tu kalau kita tengok, kalau orang yang be prepared dengan benda yang dia nak buat, maka dia akan semangat, dia rasa seronok untuk nak berhadapan. Dan saya rasa saya pun zaman belajar dulu semua macam mana menghadap tak ada nak gugup ni tahu sebab apa? Sebab tak ada nak habis baca. Biasanya dekat-dekat hari waktu nak masuk lagi 15-20 minit nak masuk ke Dewan Peperiksaan tu, waktu tu lah kalau study Ustaz, dan waktu tu lah saat otak-otak paling berkembang pesat. Sangat bersambung sel otak ni, bukan macam makan kismis dah tokok dengan tonton kismis Ustaz. Saya rasa tu benda yang saya rasa ada kepada semua orang yang nak berhadapan dengan exam lah kot kan. Melainkan budak-budak yang memang banyak-banyak cerdik ni, depa Ustaz duduk relax mendengar orang nak masuk peperiksaan, depa relax duduk sembang makan nasi lemak dan sebagainya. Tu mungkin gifted orang-orang yang diberikan manusia-manusia kiriman Tuhan yang special lah Ustaz kan. Soalan kedua tadi Ustaz? Soalan kedua, apa subjek yang paling Ustaz takut sekali? Macam, wish, ini tak boleh ni. Subjek yang saya paling takut dulu, saya adalah prinsip akaun. Sebab saya bukan kalangan orang yang pandai akaun. Tapi disebabkan waktu nak ambil waktu tahun SPM, kami bila sekolah agama rakyat ni Ustaz, kami tak ada SPM di sekolah kami. Jadi kami menumpang SPM di sekolah orang. Sekolah agama rakyat ni macam pondok lah Ustaz, pondok. Jadi dekat tempat tak belajar langsung. Kami ada SMRA, CJ Menengah Rendah Agama. Jadi memang tak belajar lah, technically akademik ni tak ada sangat. 3 kata 5 tu dia pederah semua Ustaz. 2 term je subjek ni pergi balas terus dalam di-compactkan dalam 1 tahun, jadi memang boleh tahan lah kan. Jadi waktu tu dia ambil 10 budak yang nampak macam cerdik. Nampak macam cerdik, padahal tak orang nak cerdik sangat pun. Ada lah, memang ada yang cerdik sungguh. Cuma waktu tu saya dikategorikan sebagai budak yang dia kata cerdik sikit. Yang ada sesi otak sambung sikit ni, maka diwajibkan untuk ambil prinsip akaun. Padahal saya rasa tak boleh blur ni. Sampai waktu ketika exam tu Ustaz, orang duk buat nak bagi balance kira-kira, saya buat karangan. Saya buat tulis, my dear examiner, I would like to apologize for my, saya minta maaf, apologize tentang apa, saya kata saya minta maaf, saya tak mampu nak jawab banyak soalan panjang Ustaz, dua muka surat karangan. Saya kata suatu hari nanti mungkin kamu atau anak kamu akan berada pada situasi ni yang mungkin tidak mampu untuk jawab soalan. Ustaz marah saya buat syarah-syarahan. Alhamdulillah subjek tu tak gagal Ustaz. Dapat C tak silap. Kan, walaupun menulis karangan. Salah mungkin examiner tu dia baca-baca dia pun stres, baca-baca tu dia tak stres, dia bagi lurus bersyarat. Tapi ada hak boleh jawab, ada tak boleh jawab kot. Separuh boleh jawab, tapi kebanyakan jawab tak balance Ustaz. Hak ni jawapan lain, ini jawapan lain kan. Bila akaun ni nak kena dua-dua ni, debit dan kredit. Debit dan kredit tu kena sama kan. Tak boleh blur Ustaz. Saya sampai stres kat mana saya hilang ni. Maka bila tak balance tu kita tahu Ustaz betul kan. Sebab karangan Ustaz, minta tolong dia, minta syafaat. Minta talent hayat, alhamdulillah lah boleh. Yang lain okey, alhamdulillah dapat, boleh lah. Kira walaupun menumpang,
ketika tu kami 10 orang kami tu ada yang dapat 9A, 8A. Saya duduk dalam kategori yang okey lah, tak ada lah noob sangat. Alhamdulillah. Subhanallah, itu dia kan bagaimana untuk menguruskan gugup. Dan dulu pun saya pernah sembang juga dengan Ustaz berkenaan dengan bagaimana menguruskan gugup ini. Tapi tak apa, mungkin kita akan sambung lagi selepas ini. Baik sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, doa skor SPM. Macam kita sebutkan di awal tadi, mesti dan pastinya ibu bapa, guru-guru dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, mereka semuanya akan merasai suasana yang sama. Yang masuk dewan hanya anak, murid ataupun anak saja, tetapi suasana itu dirasai oleh semua yang terlibat. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda beberapa doa yang sempat kita bawakan untuk kita memberikan semangat pada diri kita dan semangat kepada anak kita, juga anak didik kita. Baik, kita ambil soalan dari sahabat kita di Facebook. Katanya dari Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada dua di sini. Yang pertama, adakah Allah akan mengkabulkan doa seorang ibu bapa atau pelajar yang hendak mengambil peperiksaan tanpa mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya berdoa sahaja macam orang yang tidak bekerja tetapi mahukan gaji? Soalan yang kedua, apakah doa-doa yang sering dilakukan apabila kita hendak menghadapi atau melalui sesuatu situasi seperti menghadapi peperiksaan dan sebagainya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Razali untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Razali Zali kita untuk soalan pembukaan yang sangat baik. Dua soalan di situ. Yang pertama berkaitan apakah dimakbulkan doa mak pak yang jenis tak ikut perintah Allah, dan tak semayang, dedah aurat, ada yang kita tengok dia buat benda-benda tak senonoh, tak lolak ni, tapi berdoa juga pada Allah. Baik, yang pertamanya Allah sebut dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kan? Allah kata pada kita, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku akan memperkenankan permohonan kamu. Maka yang katakan sifat Allah Subhanahu wa taala ni Ustaz, Allah ni dia suka kepada hambanya yang meminta-minta. Berbeza manusia sama manusia. Manusia ni dia ada limit dia. Ahmad Al-Bab kan, Piramli buat cerita kan, main minta kali pertama beras okey lagi, tapi main minta kakak adik-beradik pun sakit kepala kan. Tapi tidak pada Allah. Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sifat kekurangan, maksudnya, dan tidak ada benda yang mengurangkan. Lagi banyak Allah bagi, tidak ada mengurangkan sedikit pun daripada pemilikan perbendaharaan Allah taala ini. Maka sebab tu Allah perintahkan, Allah kata minta pada aku. Maka situasi kepada orang yang tidak taat kepada Allah ini, adakah mereka tidak boleh berdoa? Jawapannya tidak. Mereka juga boleh berdoa kerana Maha Pengampun dan Pengasihnya Allah itu, Allah suka pada yang minta-minta ini. Moga dengan asbab kita banyak minta pada Allah, meletakkan kebergantungan itu, menghilangkan maksiat yang kita duk buat ini. Nah, jangan disebabkan mungkin kita dedahkan aurat terus kita putus asa dengan Allah. Nah, jangan macam tu. Dan mungkin dalam dunia ini ya, apabila bekerja nak kepada gaji, yang itu tamsilan yang dibuat. Tetapi pada Allah itu kadang-kadang benda yang kita tak buat pun Allah boleh bagi. Kerana apa? Maha kayanya Allah. Tidak ada pada manusia. Manusia ni tak kerja, tak dapat duit, banyak cantik, bos talat dari saya ikut. Maka ini benda yang kita kena faham lah. Salah tara mana pun kita buat, jangan putus asa dengan Allah, sebab Allah tak pernah putus asa dengan kita. Pegang itulah sampai bila-bila. Yang kedua, soalan berkaitan doa bila nak periksa ni, saya rasa terlalu banyak. Cuma saya rasa insya-Allah nanti di penghujung kita akan kongsikan, dan ni pun kita ada buah tangan doa buku, doa-doa amalan kita akan kongsikan. Saya rasa doa yang kita selalu banyak, Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina ila akhir, itu dia satu doa. Allah ni kita minta pada Allah agar
Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Itu doa-doa juga. Dan paling tak boleh blur sangat pun kata ustaz, kadang nak apply hak subjek pun tak boleh blur. Lepas tu nak apply doa-doa lagi ustaz ni satu raja pula, maka baca doa bahasa Melayu pun dia apa tak apa. Nak minta apa yang kita hajatkan. Ya Allah, mai rasa gelisah ni, ya Allah, pagi-pagi duk rasa tak tuntuang, nak pakai baju pun baju terbalik, butang pun baju budak, dia main pendek-pendek ustaz, butang jadi tak masuk. Kan atas pi bawah, bawah pi atas, maka minta ya Allah lapangkan dada aku, tenangkan jiwa aku. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Nak buh bahasa Kedah boleh. Ya Allah aku ketegak, ya Allah, baca. Kan, ya Allah bagilah kelapangan, ya Allah. Nak baca KL sikit, bahasa KL tak ada masalah. Kan, kerana Allah faham dalam setiap bahasa. Satu raja pula nak kena hafal doa dan sebagainya. Cuma saya rasa apa kelaziman doa yang kita biasa baca. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina. Tu doa yang saya rasa kita baca. Gamak tak tahu, tak ingat langsung. Saya otak tak bersambung lah ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu disebut dalam Al-Quran, dan kata Sayyidina Anas bin Malik, itu doa yang paling banyak aku dengar Nabi SAW baca ketika Nabi sedang tawaf. Di antara rukun Yamani ke Hajarul Aswad itu doa yang Nabi berulang-ulang baca. Maka Nabi kata berkatnya doa ni, maka amalkan dalam kehidupan kita juga. Yang lain insya-Allah saya akan talk di penghujung nanti. Maksud banyak ni doa-doa yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan, yang kita akan bagi nanti tuan-tuan rakam hujung-hujung sekali lagi. Dan untuk kerja buat masalah, tuan-tuan tolong untuk bantu sebar-sebarkan. Tekan butang share, jangan kita hidung masin sangat. Kita tekan butang share agar semua boleh mendapat manfaat dan kebaikan, insya-Allah, mudah-mudahan. Subhanallah. Baik, itu dia kan doa yang pertama dikongsikan oleh ustaz sebentar tadi, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Oh, mungkin terputus. Nanti kita akan hubungi kembali. Jadi Ustaz, sementara kita menanti mereka menghubungi kita kembali, biasanya di antara kerisauan pelajar-pelajar ini apabila mereka masuk ke Dewan Peperiksaan adalah terlupa yang dah dibaca tadi. Dia tengok pada soalan tu, tiba-tiba dia nak kata orang putih dengan istilah recall. Dia nak cari balik, tak dapat, tak jumpa. Jadi mungkin ada petua-petua daripada orang dulu-dulu. Dia kata kalau awak terlupa sesuatu, maka berselawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW, insya-Allah akan ingat balik. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit berkenaan dengan petua ini, mungkin boleh ataupun tidak, mujarab ataupun tidak, bagaimana? Baik, berselawat ke atas Nabi SAW ni disebutkan para ulama, di antaranya membuka kelapangan hati kita. Kita terlupa ni sebab kasar lagi dia macam benak sikit Ustaz kadang-kadang. Kan, dia kata terlupa ni dia ada yang short term dan long term. Dan of course lah yang terlupa bila kita nak baca, kita mengapai ni adalah short term. Kan, dia hilang Ustaz. Kan, tadi mungkin nak mai tadi telan nasi lemak banyak sangat, maka membuatkan memori kita lost. Ataupun di antara salah satu sebab juga adalah orang yang jadi kurang tidur ini, dan segi memorinya dia tidak boleh full function ataupun utilization, lambat sikit, dia akan delay sikit dan sebagainya, maka banyakkan berselawat. Cuma di antara disebutkan juga para ulama berkaitan apakah amalan yang boleh dibuat sebelum nak masuk dalam Dewan Peperiksaan. Di antaranya adalah mengamalkan dalam surah Al-Insyirah. Dalam tu ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Almarhum ibunda saya dulu kalau nak periksa dia suruh baca ni. Kan, memang sebelum periksa tu ulang tu, baca, minta Allah permudahkan urusan. Maka insya-Allah kalaulah janji Allah itu benar dalam bab memudahkan urusan, Allah dah mudahkan banyak apa urusan kita. Kan, memang sebenar-benarnya pun janji Allah, maka kita letakkan keyakinan Allah akan bantu kita. Dengan syarat kena bacalah. Jangan tak pernah baca, duk mai amal macam-macam buih pumpang-pumpang, memang tak mai. Jangan duk buat lolak. Tak baca tapi duk ulak, duk kata ya Allah bagi selawat boleh mai jawapan. Tak ada. Tu yang tu orang apa mencari adat. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, itu dia kan, berselawat dan membaca surah Al-Insyirah sebentar tadi kan. Baik, kita lihat pula soalan kita di Facebook dari sahabat Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz katanya, setiap kali menjelang peperiksaan yang besar, pihak sekolah akan mengadakan majlis restu ilmu. Anak-anak akan
bahkan memohon para pendidik menghalalkan segala ilmu yang diturunkan serta memohon ibu bapa mendoakan kejayaan mereka. Didahului dengan bacaan Yasin, solat hajat dan lain-lain. Soalan saya, apakah signifikannya majlis restu ilmu ini dan impaknya kepada semua yang terlibat? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Adakah sekadar adat ataupun ada impak daripada sudut keselesaan semua? Baik, terima kasih untuk soalan yang sangat baiklah. Saya rasa ini dah menjadi satu tradisi turun-temurun daripada dulu. Bila nak exam ni akan ada majlis restu ilmu, masjid mohon restu, macam-macam lah nama yang dijenamakan. Janganlah kita terus meletak kau ini benda bid'ah Nabi tak buat. Memanglah benda-benda ini tak ada. Tapi sebenarnya saya rasa ini adalah lebih kepada signifikan. Soalan pertama adalah soalan yang berkaitan signifikan dan juga impak. Ada dua benda yang berbeza. Signifikan pada majlis restu ilmu ini saya rasa lebih kepada untuk kita nak ajarkan adab kepada anak murid. Yang ni walaupun tidak ada dalil yang khusus, tapi kita cuma nak meletakkan satu adab yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, berkaitan dia kata apa, aku ni sebelum nak belajar ilmu 30 tahun aku belajar adab. Nampak kata apa, adab kita antara seorang penuntut, seorang anak murid dengan guru dia, kan? Seperti mana Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik, maka sangat menjaga dalam soal tata susila adab itu. Nah, sehingga kan nak ulok, nak lunjurkan kaki Imam Syafi'i kepada arah rumah Imam Malik pun dia tak mau. Sebab apa? Dia merasakan itu namanya adab. Ada orang kata, Ustaz, kalau cikgu tak halalkan ilmu, tak halal, tidak ada istilah itu. Ilmu yang diberikan kepada orang maka jadi hak milik dia. Dia macam orang belanja makan, Ustaz lagi habis makan, kita pergi belanja makan kat kafe paling sedap di dunia kan, kat bawah kan. Kat sana Abdullah masuk kat TV3 ni. Lepas tu Ustaz, abang kata saya, Ustaz belanja lah ni, belanja makan, saya pun makan tokok dengan pinggan-pinggan ni punya sedap. Kan, petang saya kita bergaduh. Contohlah, tak kisah ni contoh bergaduh. Ustaz kata apa? Ustaz Isra, saya tak halal makanan yang saya belanja pagi tadi. Dia tak dikira dah. Dia tidaklah istilah buruk siku dah, tak ada. Ustaz dah bagi tu jadi hak milik dah. Hak saya makan. Saya buat macam tu pun tak ada masalah. Kan? Maka sama dalam ilmu, ulama membahaskan tidak ada istilah halal ataupun haram selama mana benda kita telah berikan dengan cara redha tadi. Maksudnya sekadar adat je lah itu. Cara adat. Tapi benda tu baiklah. Sebab apa? Yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Guru-guru kita ni adalah pewaris para nabi. Menyebarkan risalah ilmu ini, Nabi kata sebarkan daripada aku walaupun satu ayat. Walau ayat itu, maka guru tu menyebarkan kebaikan kepada kita. Mereka pewaris para nabi. Kenapa kita nak berkhilaf ataupun nak buat benda yang mereka menyakitkan mereka? Sedangkan falyasil rahimahu, menghubungkan satu rahim itu adalah benda-benda yang baik. Malah disebutkan dalam satu hadis di dalam kitab Lubabul Hadis, kata Nabi SAW, man zara aliman fakannama zarani. Barang siapa yang dia ini menziarahi guru dia, menziarahi guru yang pernah menyampaikan ilmu pada dia, walaupun ilmu alif bata, walaupun ilmu mukhaddam, walaupun ilmu biasa, bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris, sejarah, ataupun itulah yang memberikan pendidikan ilmu. Nabi kata man zara aliman fakannama zarani, maka diberikan pahala kepada dia seperti diziarah aku ketika aku hidup. Ini Nabi sebutlah hadis. Maka sebab tu memperbanyakkanlah untuk kita meletakkan adab melebihi daripada ilmu. Maka kita minta izin kepada ilmu mereka itu. Mungkin dalam kita sebagai anak murid ni kadang-kadang ada benda yang kita mungkin terlajak. Betul. Ataupun kita benda yang mungkin menyakitkan dia tanpa kita sedar. Tambah-tambah berhadapan dengan zaman moden hari, lagi-lagi lah kena ajab tentang adab. Kalau zaman kita dulu, Ustaz, kalau kita buat salah, insya-Allah takkan balik cerita kepada mak ataupun ayah, sebab balik confirm kena labuh pula. Budak-budak hari ni kadang-kadang tak dam buat lagi, dia habaq dah. Cikgu buat saya habaq. Bapak saya bukan 3 line, 7 line. Kan? Bapak saya lawyer, bapak saya sekian. Ugutan tu berlaku ketika mana sebelum diberikan denda lagi. Budak-budak lah lemah kadang-kadang, manja terlebih. Kan? Tarik segmen ni masuk court. Tarik segmen kita sampai terputih, Zat. Saya ingat ni kena tarik ni sampai 3-4 line tercabut. Ni duduk dalam kelas, duduk sapu ni. Sakit. Ni kena pulas, Zat ni. Kena pulas perut ni, Zat. Sampai pecah darah. Pusat ada 2 kan? Saya pernah kena penampak, Ustaz. Ni kena penampak, walaupun benda itu tidak baik untuk dibuat, tapi mungkin kesalahan yang dibuat itu ketika tu saya demam. Tidur dalam kelas. Bila demam tidur dalam kelas, Ustaz. Tapi tak maklum kepada siapa-siapa. Jadi ustaz tu marahlah. Marah pula saya waktu tu bangun-bangun blur.
kena pam sebiji. Ustaz tu bagus. Dia minta maaf saya. Dia kata, Isra, saya minta maaf sebab saya tak tahu. Kamu tak maklum kat orang. Sebab dia nak kita jadi elok. Dia nak kita hafal Quran setiap pagi. Kita pergi tak masuk kelas pula. Maka itu menjadi pendidikan kepada kita. Adakah berdendam? Demi Allah tidak. Nak pergi calak kata tok guru ke, nak pergi bawa geng pergi pukul guru ke dan sebagainya, tidak sama sekali. Malah saya merasakan, saya memanggil guru-guru yang mendidik kita dulu ini dengan nama ayah sekarang ni. Sebab apa? Mereka ikhlas menyampaikan ilmu hingga menjadikan kita manusia walaupun kita awak nak pandai. Jadi saya tahu majlis-majlis yang baik ini teruskan buat agar kita didik adab dan keberkatan ilmu itu penting kepada anak-anak kita. Kerana pandai tidak boleh memberi keberkat, tetapi adab boleh mendapatkan hidup kita dalam keberkatan bersama dengan guru kita, insya-Allah. Subhanallah. Abaikan mungkin ada kata-kata sinis daripada mereka yang memandang remeh pada majlis mohon restu tersebut. Teruskan dan lakukan seperti biasa. Sidang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama kami untuk perbincangan pada pagi ini. Mungkin ada yang baru menyaksikan kita, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi di live Facebook kita untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Penting ni untuk kita tahu berkenaan dengan petua-petua, doa-doa dan bagaimana cara mengurus gugup, stres dan juga sesuatu yang melibatkan kekacauan ketika mana nak menghadapi peperiksaan. Akhirnya mungkin ada yang fokus katanya hari ni, oh ini untuk pelajar-pelajar, dia kata. Bukan, ini untuk pelajar-pelajar, ibu bapa, guru dan juga semua yang terlibat. Jadi kita teruskan bersama untuk kita membaca lagi berkenaan dengan doa-doa skor SPM. Jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Casey. Assalamualaikum Ustaz, juga semua kru. Ustaz, apa pendapat Ustaz bila ada ibu bapa yang terlalu inginkan anak-anak mereka mencapai kejayaan sehingga berjumpa dengan bomoh-bomoh untuk meminta ubat supaya anak-anaknya berjaya? Dan apakah doa-doa yang patut anak-anak amalkan untuk menguatkan ingatan supaya dapat menjawab soalan dengan tenang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Casey untuk soalan ini. Sampai jumpa bomoh Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih buat Casey untuk soalan yang sangat baik. Saya rasa benda ni sama ada sedap tak sedap, dia sedang berlaku dalam masyarakat. Masih ada ke Ustaz? Masih. Dan saya rasa semakin canggihnya zaman, semakin membangunnya manusia, dan benda ni semakin menjadi-jadi. Malah kalau kita tengok iklan-iklan bomo-bomo ni diiklankan di media sosial. Dia buat tekan ad Ustaz. Pakej santai orang lah, pakej untuk nak mengaji lah, benda-benda pelik-pelik ni benda tu wujud dalam di R&D kan, mengikut zaman yang semakin serba canggih-manggih ni. Baik, Nabi sebut dalam satu hadis, dalam riwayat Sahih Imam Bukhari disebutkan 3 dosa besar yang Allah takkan ampunkan forever and ever, selama-lamanya. Ni hati-hati ni. Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri salasan. Namun aku kabarkan kepada kamu 3 dosa besar yang Allah tak ampun sampai bila-bila. Buat dosa ni, kalau mati dalam keadaan yang tidak bertaubat, maka memang balik awal. Selama-lamanya dalam neraka Allah tidak akan diampunkan. Yang pertama, Nabi kata al-isyraqu billah, dosa mensyirikkan diri kepada Allah. Di antara tanda dan perbuatan syirik kepada Allah, inilah berjumpa tok bomo ni kan, jadi kita bergantung selain daripada Allah, itu adalah perbuatan yang syirik. Maka hati-hati. Yang kedua, derhaka pada mak ayah. Yang ketiga, wasyatuz zur, ataupun memberikan sumpah ataupun janji palsu. Maka 3 benda ni lah. Yang pertama tadi adalah berkaitan jumpa dengan tok bomoh. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Sampai jumpa tok bomoh semata-mata nak minta ubat untuk anaknya berjaya di dalam peperiksaan. Terlalu inginkan kejayaan. Dan Ustaz, tadi kita cerita pasal bomoh. Dia kata pergi jumpa bomoh tak boleh. Ini ada satu yang syirik. Tapi kalau dia ni pergi minta air penawar, dia kata kena minum air penawar ni, kena minum air Yasin ni. Sebab kalau tak minum, dia kata hati tak terang, mesti kena minum. Jadi kalau hal-hal air penawar, air ubat ataupun air Yasin ni bagaimana
bagaimana pula Ustaz? Baik, kalau kita tengok ada satu kajian dibuat Ustaz. Saya nak tuan-tuan tulis nama ni nanti. Dan tuan-tuan baca kajian yang ditulis. Nama dia The Miracle of Water. Satu buku yang ditulis oleh Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ni adalah seorang daripada bekas presiden air dunia. Maksudnya dunia ni dia ada satu pertubuhan yang dibuat, satu persatuan yang ini membincangkan soal air di seluruh dunia. Lepas kajilah semua tentang ayat yang elok tak elok lah, kualiti ayat lah, apa semua ni. Dan Dr. Masaru Emoto dia adalah non-Muslim for sure. Dia daripada Jepun, memang asal Jepun pun, bukannya daripada Malaysia ke negara Konoha ke mana, tak ada. Dia memang daripada Jepun pun. Dan cuma bila dia mengkaji banyak tentang ayat ni, dia menulis buku pun tentang ayat, The Miracle of Water, The Surrounding of Water. Saya baca lah, kalau tengok buku dia tahun 2000 tu lah mendapat best seller dalam The Miracle of Water. Dan asbab dia menulis buku tentang Islam ni, dapat taufik dia masuk Islam, dia mati dalam keadaan Islam. Apa yang dia kata apa dah? Dalam kajian dia ni, tuan-tuan tengok sendiri. Dia kata apa? The best water in the world adalah air Zam-Zam. Ini dia sendiri buktikan sebelum dia Islam. Maksudnya dia kata dia kaji dah banyak ayat daripada banyak ayat-ayat yang T20 punya lah kan. Evil lah, segala bentuk benda nama ni. Daripada Gunung Titlis. Saya pernah sampai di Gunung Titlis tu, memang ayat itu mineral yang sangat tinggi dari segi khasiat lah, dia berkata lah kan, dari segi benda-benda yang sepatutnya ada. Tapi air Zam-Zam ni memang tak perlu apa-apa, memang dah elok dah. Tapi dia kata ada yang lebih baik daripada air Zam-Zam. Air apa? Air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran. Kerana dia kata molekul neuro lah, proton lah, neuron lah, segala benda kita belajar dulu ni, bila kita baca ayat Quran ni, sifat air tu akan jadi lagi kompleks dan sempurna. Air yang dibacakan ayat Quran ni, dia mengikut arah dari segi pergerakan dia daripada selerak serabut macam dengan kuman-kuman berselerak tu, maka dia ikut struktur dia dengan ayat Al-Quran sahaja. Maka sebab tu ulama membahaskan dalam kitab fiqh, kenapa apabila kita pergi di masjid, kalau ada ayat qolah dengan ayat paib, maka disunatkan ambil wuduk dengan ayat qolah. Kenapa? Kerana air di masjid surau ni banyak dialunkan dengan ayat-ayat Quran. Tu imam baca Quran, bukan baca Bible. Bila baca ayat Quran, maka kebaikan daripada fadilat pembacaan tadi sampai kepada zarah-zarah air. Sebab tu tok guru ni, bila dulu kalau ada budak-budak buah, dia suruh pergi mandi ayat qolah. Bukan suruh mandi wajib, dia ambil ayat tu sekadar membasuhkan kepada anak-anak tadi. Untuk apa? Sebab berkatnya pada air yang dilantunkan dengan Al-Quran. Ni bukan orang Islam buat ni, orang bukan Islam buat kajian. Jadi kalau kita menolak ni rasa pelik sangatlah. Cuma janganlah kita bergantung hanya semata-mata pada ayat Yasin tadi, ataupun ayat ayat Quran yang dibacakan pada makanan dan minuman. Usaha itu menjadi keutamaan. Maka ini adalah cara bertawakal kepada Allah dengan cara berdoa, dan juga dari segi pemakanan itu adalah menjadi salah satu sebagian sumbangan selepas mana berusaha saja. Ni anak arah buku tak baca langsung, sampai jumpa tok guru mana pun dia membuih sampai bukan kata keluar ayat liok keluar ke hak pun, kalau main yang tak usaha ni balik awal lah. Maka itu asas utamanya. Maka datang daripada usaha, barulah kita bertawakal kepada Allah dengan cara-cara macam ni pula. Maka tidak menolak, malah Dr. Masud itu membenarkan dari segi kajian beliau, air yang dibacakan ayat Quran itu ada fadilat yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan berkenaan dengan dua perkara tadi, berjumpa bomoh dan juga air penawar yang sering kita dengar apabila dekat saja dengan peperasaan ni. Banyak botol-botol air yang dibawa untuk jumpa dengan tok guru untuk minta air penawar untuk diminum pada anak ataupun dimandikan. Baik Ustaz, soalan seterusnya di Facebook ni mungkin agak sedikit memotivasikan kita berkenaan dengan pengurusan sikit, dari sahabat kita Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, katanya di sini doa sudah, usaha pun sudah. Bagaimana dengan pengurusan waktu tidur pula dan pemakanan pelajar sepanjang waktu peperiksaan SPM ini? Mohon perkongsian Ustaz. Soalan kedua, tidak semua pelajar bertuah mendapat doa dari ibu bapa. Ada yang yatim piatu ketika mengambil peperiksaan. Apa nasihat dan kata-kata semangat Ustaz buat mereka? Terima kasih sahabat kita untuk satu soalan yang saya rasa sangat-sangat mengujakan. Terima kasih sahabat kita Syahiralia Muhammad untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih buat Syahiralia untuk soalan. Ada dua soalan. Yang pertama, doa dah, usaha pun dah puluh tahap tak relax, guling-guling dah ni. Tiba-tiba macam mana nak menguruskan yang pertama, pengurusan masa.
Yang kedua adalah dari segi pemakanan pelajar sepanjang untuk nak berhadapan dengan fasa-fasa musim-musim peperiksaan. Baik, yang pertama adalah pengurusan masa ni. Saya rasa kita kena didik kita, anak-anak kita meletakkan prioriti, aulawiyat, yakni keutamaan. Mana yang perlu diutamakan, kan? Sebab kadang-kadang dia tak tahu waktu ni nak tengok drama-drama, sedangkan musim periksa. Dia musim periksa ni lah tegeh-geh sikit, dia main angin nak tengok cerita lah, nak pergi tengok wayang lah, nak buat benda-benda tak yang boleh waktu lain dia tak mau buat, Ustaz. Tapi waktu ni dia semangat nak pergi mengai lah, Ustaz. Kan, nak pergi tahan burung lah. Dia main. Dia memang dia main. Waktu lain tak mau. Kan, sampai menengung tak tahu nak buat apa. Tapi waktu tu periksa ni memang dia akan main angin-angin tu. Kan, jadi meletakkan keutamaan lah di tanggungjawab kita. Kan, dalam Islam dia ajak kita meletakkan yang mana lebih utama daripada yang lain. Kan, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan, saya rasa nak dapat tidur yang cukup itu memang indah, too good to be true, indah kabar dari rupa. Betul. Tapi at least you get some rest. Kerana badan kita ni Allah jadikan fungsi, Ustaz. Saya dalam askar dulu, saya sempatlah dalam askar beberapa tahun. Kami, Ustaz, dalam mental torture, dalam banyak mental torture, saya rasa kalau takkan nak kena nakal tu, dulu saya ingat dia tangan ni sampai pecah, Ustaz. Dululah dah elok boleh lah. Kepala ni saya Ustaz, sebabkan bila komando rest Ustaz habis ni, Ustaz, terkeluar habis ni sisi kepala ni. Tapi itu okey, Ustaz. Bila kita buat ramai-ramai pula, saya rasa benda tu jadi seronok, Ustaz. Kalau kami dia panggil kena hell ataupun kena ragging kan. Tapi kami bila kena satu squat tak rasa pressure pun, okey. Malah bila gelak-gelak balik bilik. Tapi benda yang saya rasa paling teruk bukan sebab dia tahan tak bagi makan, tapi kalau dia tahan tak bagi tidur. Yang ni memang mental koyak, Ustaz. Tapi kalau cakap kena denda ramai-ramai, kena berlari, kena kena guling-guling ke, kena lompat bintang, itu saya rasa okey, habis kuat muntah atas padang. Tapi kalau tak tidur, Ustaz, memang wayar putih, Ustaz. Jadi gelong kepala otak. Even dari segi kognitif, kita punya respon dari segi apa-apa pun dia sangat bermasalah. Kalau kita ustaz dalam motivator, Ustaz tahu dari segi kognitif ni sangat perlukan kepada kepekaan dan dari segi kepantasan, ketangkasan itu. So nak masuk periksa jadi macam bela. Malah dibuat satu kajian, orang yang tidak tidur lebih daripada 24 jam, Ustaz, dia seperti bahawa orang pengaruh mabuk 0.1%. Aduh. Dia 10% kehidupan dia mabuk, Ustaz. Dia mabuk bukan isap gam. Dia bukan mabuk dengan arak. Dia bukan mabuk dengan dadah. Tapi dia mabuk disebabkan badan ni tidak rehat, membuatkan otak jadi tak center. Dia jadi cepat marah, dia jadi tak boleh nak fokus. Otak dan tangan tak sama fungsi nanti. Otak dah fikir, Ustaz, tangan dia jadi lambat dari segi kognitif dia tu, pergerakan dia. Dan yang kedua, dalam bab pemakanan ni saya pesan sungguh-sungguh. Saya pernah jadi pelajar juga. Biasanya musim-musim periksa ni kita yang jenis pulun terlebih, macam terlebih pulun kadang-kadang sampai tak ada makan. Tuan-tuan hanya hati-hati. Kena gastrik balik awal. Jangan ada buat main. Kan? Habis benda apa pun tak boleh buat. Jadi tolong jaga makan. Paling common, paling cak ayam, ambil oat, ambil cereal, letak kat sebelah. Kan? Ataupun buah kurma. Kurma is the fastest, dia panggil superfood yang boleh memberikan tenaga dan juga dia akan mencukupkan perut kita. Jangan makan mie segera tu. Sebab mie segera ni, Ustaz, dia menipu perut. Faham? Dia menipu perut. Dia buat macam seolah kenyang, hakikatnya kita tak ada apa pun kita masuk dalam perut kita. Hanya ayak buat masuk sikit mie tu yang membuatkan kalau perut kosong dia akan jadi sikit perut. Yang kedua, jangan duk makan benda-benda pedas-pedas sangat. Dia duk pergi makan Maggi, mie yang berhitam tu. Kan, Ustaz? Dia pun buat mie tu. Kalau makan tu, Ustaz, confirm riau. Bila makan tu, Ustaz, saya pernah jumpa sahabat saya, Ustaz. Dia duk sebab Ustaz hang buat makan mie tu pedas, Ustaz. Saya menyesal makan. Bukan rasa sedap, bukan rasa seronok, rasa menyesal. Makan tu apa benda ni? Punya pedas macam nak bunuh orang tu. Bila makan-makan tu, Ustaz, hak sahabat tadi sebab dia memang musim puasa dia makan sebab tak mau tidur. Bila pedas, dia tak mengantuk, Ustaz. Apa berlaku adalah keesokan hari ketika exam, dia cirit-birit, Ustaz. Orang dah jual periksa ni, dia kerja dah pergi tandas. Apa yang berlaku adalah dia tak habis setengah pun jawapan daripada peperiksaan tadi. Sebab apa? Saya rasa 5-6 kali duk pergi tandas. Bila pergi tandas, cirit-birit pula. Dia tak ada lambat, Ustaz. Saat lagi bocor balik awal. Maka saya tengok depan mata sehingga akan berlakunya benda tu tak efektif, malah dia repeat SEM hanya disebabkan perbuatan yang duk makan benda yang tidak mengatur urus pemakanan yang betul. Maka
kena jagalah pemakanan. Nabi kata wa an jismihi fi ma ablahu, jasad dan tubuh badan amanah yang perlu kita jaga. Wallahu a'lam. Maksudnya tidur itu satu benda yang nampak remeh tapi sebenarnya cukup penting untuk kesihatan dan kehidupan manusia. Sila penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Soalan kedua tak ada jawab. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Subhanallah, kembali bertemu untuk terus bersama kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, seronok bersama dengan penonton-penonton pada ketika ini. Dan hari Jumaat kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Ingat Jumaat, ingat Madat Murtada Dakwah Center. Baik, kalau kita tengok tadi video juga untuk bingkisan anda sebentar tadi, dan kita pun tahu Madat sekarang berada pada satu fenomena yang sangat-sangat hebat, menjadikan sasaran golongan kanak-kanak, muda, remaja sebagai di antara komponen utama untuk mengimarahkan rumah Allah dan juga majlis ilmu. Jadi mungkin kita nak terus tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana Al-Fadhil Ustaz meraihkan golongan-golongan muda yang datang ke masjid, yang datang ke Madat ini untuk sama-sama memberikan keceriaan kepada mereka sambil memberikan ilmu. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah, untuk siasat Madat, keutamaan kita memang kita usahakan untuk generasi muda lah, Gen Z, Alpha, Beta, tanpa mengenepikan golongan-golongan yang berumur sikit ni. Even kalau kita tengok daripada setiap hari kita dah jalankan kempen, hari ni dah masuk hari yang ke-202 kempen geng subuh macam Jumaat. Alhamdulillah lah, sebelum fenomena itu kita tengok sekarang ni dikembangkan di seluruh dunia pun, kita dah bergerak secara awal dulu lah, mana takat mana ada kita usahakan. Dan pendaftaran setiap budak ni namanya geng budak masjid. Mereka ada pendaftaran, ada kad matrik mereka di masjid, ada kad matrik Ustaz. Tapi sebenarnya benda tu jadi kebanggaan bila dia pakai begitu macam Power Rangers tu dia pakai. Ada scan kan? Ada scan. Setiap budak yang datang tu dia ada scan untuk tengok kehadiran, untuk buat semakan lah setiap bulan, setiap tahun berapa banyak dah kehadiran mereka datang. Malah bukan hanya mereka datang ke masjid diberikan duit belanja. Alhamdulillah, saya tengok negeri Perlis, satu negeri telah menguatkuasakan pada bulan 2 ini bermula kemarin, setiap budak yang datang subuh ke masjid dapat RM3. Macam kita buat RM5. Tak adalah duit tak ada sangat pun di masjid Ustaz, tapi apa yang orang bagi tu kita manfaatkan kepada orang ramai. Dan budak-budak yang berdaftar di bawah geng budak masjid ni juga kita bekalkan kepada mereka. Yang pertama, boleh main kuda secara percuma. Mereka boleh masuk akademi memanah secara percuma, dan insya-Allah kita akan buat bilik gaming khas kepada mereka. Saya rasa fasa sekarang ni kita tak boleh nak deny lah keinginan budak-budak dengan dunia e-sport mereka, dengan dunia game ni. So when we cannot beat them, we try to join them. Kalau kita tak boleh nak berlawan, nak menghalang mereka, mari nak kita cuba berkawan dengan mereka, dengan kurang-kurangnya kita boleh kontrol ketagihan itu kepada, biar mereka boleh main sejam sehari 2 jam sudah, not more than that. Kita takut benda tu memberikan kesan yang negatif pula. So cukup untuk pengawalan lah. Jadi ini kita usahakan, dan alhamdulillah kalau tuan-tuan tengok
walaupun baru 202 hari kempen ini berjalan, dari segi kejayaan sangat luar biasa sebabkan masjid untuk subuh kami, untuk makluman, dalam 5 waktu sembahyang di Madat, subuh paling ramai. Bukan maghrib lah, bukan isyak, subuh paling ramai. Dan Alhamdulillah hampir memenuhi kawasan masjid. Bukan hari-hari kempen je, bukan hari cuti je. Macam hari ni confirm lah ramai, Jumaat satu kita sediakan makanan free. Tapi hari lain pun Alhamdulillah saya rasa melebihi separuh masjid. Itu yang saya rasa yang best lah. Dan yang bestnya juga untuk anak-anak muda ni, kita bekalkan kepada mereka banyak, ada hang cangkul, ada hang cuci, ada rumah kucing, untuk mereka datang sebagai sukarelawan. Kita ajak mereka macam mana cara urus jenazah. Untuk makluman, dari segi hang cangkul saja diurus oleh anak-anak muda kita mencecah hampir 3,000 jenazah yang telah diuruskan secara percuma. Bukan seorang, bukan dua, 3,000 orang. Kalau susun jenazah ni kan, kalau cerita Piramli itu lagi ramai daripada cerita Piramli itu. Kan ada geng-geng kat kubur dia bangun balik kan. Kalau dibangunkanlah nanti di padang mahsyar 3,000 orang ramai tuan. Satu kubur tu kira boleh budak-budak muda ni lah urus. Jadi jangan memperkecilkan anak-anak muda ini. Kadang-kadang betul mungkin kurang cemerlang SPM tuan-tuan. Mungkin kurang cemerlang dari segi pendidikan, tetapi tidak menafikan hak mereka untuk berbuat kebajikan. Maka perlulah anak kita manfaatkan mereka menjadi anak yang bermanfaat dan aset dunia akhirat kita insya-Allah. Dan sambungan daripada Ustaz sebutkan tadi, sekarang juga kita di Madat melaksanakan kempen ataupun satu kempen besar berkenaan dengan anak aset kita bersama. Jadi macam mana kita nak mengajak penonton-penonton yang menyaksikan di TV dan juga di Facebook pada ketika ini untuk bersama dalam kempen ni Ustaz? Baik, untuk makluman tuan-tuan, Alhamdulillah saya pun di bulan 2 minggu ni pergi ke China, balik ada jemputan pergi ke Jepun pula, baru sampai kemarin. Sebab apa? Kita pergi untuk buat purchasing barang-barang dan teknologi. Kita yang pergi ke China, saya beli barang-barang bawa balik untuk kesiapan asrama. Kan saya duk cerita kalau tuan-tuan asrama tu, tuan-tuan sekarang dah naik tingkat 3 dah pun. Dalam masa berapa bulan ni memang kerja 24 jam ni. Alhamdulillah pekerja-pekerja kita ni mereka sangat committed, tak ada mau menakan tunang untuk wan nak kahwin, untuk wan meninggal ke apa, tak ada. Mereka kerja 24 jam sehari. Kita buat shift pagi, shift petang dan shift malam untuk memastikan kesiapan bangunan kita dapat digunakan untuk sesi akademik bulan 3 yang akan datang bulan depan ni. Kan cuti sekolah, kemudian sesi akademik 2024 bersama pada bulan 3 bulan Mac, dan insya-Allah kesiapan bangunan tu akan siap. Dan kita struggle untuk memberikan pendidikan, malah pendidikan di Madat ni secara percuma. Untuk makluman, kita sangat fokus kepada apa kemahiran budak-budak ini. Sebab tu esok adalah minta maaf 10 hari bulan dah penutup untuk akademi bola. Kita nak budak-budak yang hafal Quran dan mereka juga boleh main bola. Sebab ramai Ustaz, saya terkejut Ustaz, interview yang kita buat yang dah berdaftar lebih 2,000 orang. Kuota yang kita sediakan cuma 25 orang untuk kuota bola. Dan 20 untuk kuota memanah, 20 untuk kuota berkuda, dan insya-Allah pada 16 17 hari bulan ni kita akan ada wakil hampir 10 orang untuk pergi endurance peringkat Malaysia ni. Pelajar-pelajar tahfiz, bayangkan tuan-tuan ingat Cak Ayam ke? Depa ni bila diajar dan diasuh dengan betul, saya rasa tidak ada benda yang mustahil lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di Madat Center, dan saya rasa minggu ni agak teruk sikit sebabkan banyak barang-barang kita dah buat kerja atas, struktur atas dan juga kerja bawah dah start ikat bata, dan kita nak pasang pemasangan tal dan sebagainya dah. Jadi kat situ saya rasa agak tinggi, kos hampir 180,000 untuk minggu ni sahaja. 180,000 ni nampak macam meninggal juga, tinggi Ustaz. Kalau bayang seorang-seorang lah jual buah pinggang tu. Tapi bila kita buat secara kolektif bersama, saya rasa tak membebankan. Kita yang menonton saya ada 1,600 orang. Kalau 1,600 orang berkeluar seorang 100, dah dapat 160,000. 200,000, 20,000 lagi bagilah. Kan ada orang lain yang mungkin sedang menonton di TV dan sebagainya. Jadi kita pakat buat bersama. Dan yang bestnya pada pagi ni, siapa yang menyumbang, kita ada satu buku khas. Buku ni tuan-tuan ada lebih kurang lebih daripada 70 doa. 70 doa. Kan? 70 doa, termasuk doa-doa untuk nak belajar, nak terang hati dan sebagainya. Saya ambil daripada ayat Quran dan juga hadis. Ada rujukan-rujukannya yang saya letakkan dalam buku ni dan diterjemah dalam bahasa Inggeris. Sebab saya tengok lately ni ramai yang telefon tanya yang jenis Mak Saleh, Mina Saleh ni, depa Salehah ni. Tapi bahasa Melayu ada juga. Ada bahasa Melayu. Bahasa Inggeris je demam. Saya lemah bahasa Inggeris. Jadi ada dalam bahasa Melayu dan diterjemah dalam bahasa Inggeris. Sebab mereka juga mungkin ada yang nak baca bahasa Melayu ni tak erti, bahasa Arab pun kurang lancar, maka daripada bahasa Inggeris maka kita terjemahkan. Jadi boleh dapatlah manfaat. Dan kalau tak menerima pun tak apalah, tuan-tuan tolong satu benda je, tolong sebarkan mesej pada begini, tekan butang share.
Anda ambillah buku ni, download di website kita, dan insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Siapa yang menderma, saya doakan mudah-mudahan dimurahkan rezeki, panjang umur, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurga dengan asbab. Dan kalau nak tengok pembangunan Madat di mana Ustaz? Boleh tengok di madatcenter.com ataupun di Facebook Murtada Dakwah Center ataupun di Muhammad Yaakob Yusra, page saya sendiri, sebab saya ni lak sikit. Apa-apa berlaku ni saya suka update. Update ni bukan nak menunjuk apa yang kita buat, bukan duit saya pun, kan? Tapi duit orang ramai. Jadi amanah yang kita pegang. Even masjid tak simpan duit. Semua kita belanja. Esok Ustaz masak untuk ada 25 biji bah yang akan datang. Kita masak untuk lebih daripada 5,000 orang makan secara percuma setiap hari Sabtu. Masjid setiap minggu masak untuk 5,000 orang Ustaz. Setiap minggu. Memang berguling-guling punya. Jadi ambillah manfaat ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan untuk semua orang dapat belajar secara percuma, daripada budak-budak sampai orang mati. Orang mati pun free Ustaz. Bukan kata orang yang hidup saja. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk info-info berkenaan dengan pembangunan Madat pada ketika ini. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu terus bersama kami untuk teruskan perbincangan. Doa skor SPM. Kerisauan makin memuncak sebelum tamat saja peperiksaan SPM, masih lagi dalam suasana dibelenggu dengan kegusaran dan risau. Boleh jawab, tak boleh jawab. Boleh jawab, tak boleh jawab. Dah boleh jawab, fikir pula betul ataupun tidak. Apatah lagi bila mana dah keluar daripada Dewan Peperiksaan, disembang ataupun diborakkan pula diborak pula tentang apa yang telah dijawab di dalam peperiksaan tadi. Itu di antara pantang larang setelah menjawab kertas soalan, ya. Baik, kalau tadi kita ada soalan dari sahabat kita Syahiralia Muhammad di Facebook, ada soalan yang kedua kita belum berikan jawapannya berkenaan dengan, katanya agak sayu sedikit soalan ini. Tidak semua pelajar ada peluang dapat doa dari kedua ibu dan bapa. Mungkin ada yang sudah pun tidak ada bapa tetapi masih ada ibu, ataupun sudah tidak ada ibu tetapi masih ada bapa, ataupun kedua-duanya sudah tidak ada. Jadi ini satu mungkin mengganggu juga emosinya ketika mana melihat mak dan ayah pelajar lain menghantar ke pintu pagar, mengucapkan doa dan juga membelai, tetapi dia tak dapat. Jadi apakah nasihat Ustaz kepada mereka? Mungkin yang saya sebutkan 3 golongan sebentar tadi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk soalan tadi. Kita sempat nak jawab dengan ini waktu yang terhad. Alhamdulillah untuk slot ni kita teruskan untuk soalan daripada Syahiralia Muhammad berkaitan tak semua orang yang Allah izinkan yang bertuah ada mak ayah. Dan saya salah seorang yang sangat cemburu bila kita tengok bila setiap tahun anugerah kecemerlangan ada mak ayah yang datang, tapi kita mencari ibu yang tak pernah hadir dan takkan boleh hadir kerana ibu saya meninggal ni waktu umur 13 tahun selepas UPSR. Even waktu tu saya ingat lagi result UPSR pun tak dan nak ditunjukkan kepada ibu dalam keadaan walaupun dapat cemerlang tapi tak boleh nak tunjuk. So benda tu jadi satu benda yang sangat dirindui, yang tak pernah habis pun. Dan sebenarnya bila untuk siapa yang kehilangan mak ayah, janganlah la tahzan, janganlah kamu bersedih yang bersangatan, walaupun benda tu kita tahu dia melibatkan perasaan, kerana kita tidak mungkin kehilangan satu ataupun dua doa daripada manusia keramat hidup ini, tapi kita tidak pernah hilang Allah dalam kehidupan. Allah ni kasih pada anak yatim ni, sehingga kan dalam Al-Quran ni ada 23 tempat Allah sebut tentang kelebihan anak yatim dalam Quran. Sehingga kan disebutkan kalau diusap kepala anak yatim itu gugurnya dosa sebanyak mana rambut. Bayangkan rambut kita banyak mana. Habis Ustaz, macam mana kalau botak tengah? Itu PMTP. Kan macam mana orang yang tak ada rambut pun, orang yang rambut ni dapat gugurnya dosa hanya dengan usapan sahaja. Bayangkan apabila kita berlaku baik kepada mereka. Ya, maka sebab tu guru-guru kena bagi perhatian lebih sikit kepada anak-anak yatim ni, sebab dia orang satu je. Kalau sama ada mereka jadi orang yang betul-betul baik atau dia akan jadi bermasalah. Sebab saya ada bantu jaga rumah anak yatim ni, kebanyakan mereka buat masalah-masalah, tak mau belajar ponteng sekolah, pukul orang, mencuri. Bukan sebab dia nak buat tu sangat, tapi sebab dia rebel, dia ada loophole dari kasih sayang ni. Ataupun mereka daripada broken family, mak ayah cerai,
memang akan ada masalah tu. Maka sebab tu kena bagi perhatian lebih, kerana mungkin ada loophole yang perlu mereka isi. Dan memang momen yang paling penting saya rasa adalah masa dengan mak ayah ni. Saya, memori saya Ustaz, dengan mak ni saya ada waktu periksa Ustaz, waktu UPSR. Saya masih ingat lagi mak saya kerja Ustaz. Dia kerja lembaga hasil. Baliklah lewat, dia pergi kedai, dia ada kedai mesin jahit. Pukul 9-10 malam baru sampai ke rumah. Dan waktu saya nak UPSR Ustaz, paper peribahasa tata bahasa dengan pemahaman, dia tak, arwah mak saya tak tidur Ustaz. Dia teman saya malam tu. Saya dia tanya, abang, dia panggil saya abang nak makan apa? Sampailah saya ingat dia baca Yasin malam tu. Keesokan harinya dia berpuasa, almarhum. Dan saya masih ingat Ustaz, saya rasa tu momen yang paling indah dengan arwah mak saya adalah dia teman. Dan itulah momen yang saya ingat sampai hari ni Ustaz. Setiap kali kalau pergi kubur dia, arwah mak mesti saya ingat, oh dulu arwah mak aku pernah teman. Dan benda itulah saya rasa insya-Allah saya dengan isteri akan cuba usahakan pada anak-anak saya. Sebab kerana kita tak boleh beli momen tu Ustaz. Kita boleh luang masa dengan dia, teman dia, tidur sebelah dia Ustaz. Dia tengah baca, saya ingat lagi waktu tengah baca buku, arwah mak saya duduk sebelah saya. Tanya nak apa, baca Yasin Ustaz. Baca Yasin pelan-pelan tanpa mengganggu kita, teman kita. Dan mungkin dengan asbab perbuatan itulah Allah memberikan sedikit kejayaan, walaupun tidaklah cemerlang seperti orang lain, tapi saya bangga mempunyai almarhum ibu yang sebegitu, yang mengorbankan masa rehatnya hanya demi sebenak kejayaan pada anak yang dia nak. Dan bukan hanya pada saya, kami 9 beradik, mana kakak-kakak dengan abang-abang saya, adik-adik saya pun buat, almarhum buat benda yang sama, walaupun dengan waktu yang sangat terakhir. Almarhum ibu saya ni mati umur 40-an ni, kira agak muda, tetapi kenangan yang dia tinggalkan tu sangat luar biasa. Dan saya rasa dengan asbab pengorbanan tu kejayaan Allah bagi. Maka tak apa tuan-tuan, mungkin Allah bagi memori yang seketika pada mak ayah. Kalau siapa yang tak ada langsung pun jangan susah hati, Allah memberikan memori yang berbeza dengan penggantian yang lebih baik. Kalau bukan di dunia, insya-Allah negara akhirat itu yang pasti lebih baik. Kerana kita beriman dengan Allah yang menciptakan ibu dan ayah, yang tak akan mengenepikan kita dalam kehidupannya, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk motivasi di pagi ini, untuk kuat semangat bagi kita semua, khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Bukan akan, sedang menduduki. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Rosdin Samah juga di Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana dengan sesetengah pelajar yang berusaha bersungguh-sungguh tekun menelaah pelajaran sambil tidak lupa berdoa agar lulus cemerlang dalam peperiksaan, lalu disusuli dengan suatu nazar bagi menguatkan lagi doa tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Rosdin Samah untuk soalan ini. Ada nazar pula, bagaimana? Baik, terima kasih Abang Rosdin Samah kita. Soalan yang sangat baik. Yang pertama berkaitan usaha sungguh-sungguh dan tekun ni dalam benda yang dituntut dalam agama. Malah disebut dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Allah sangat menyukai dan mencintai orang yang itqan. Digunakan dengan bahasa itqan ini adalah bahasa yang bersungguh-sungguh. Dia bukan buat hanya sambil lewa asal boleh. Buat geli-geli, kalau nak geli seorang geletek kan. Kalau nak buat sungguh-sungguh, macam ustaz sebagai seorang motivator dalam masa sebagai ahli perniagaan kan, buat ayak balang kan. Walaupun ayak balang tapi pulun tak relax kan, pergi guling-guling pi seluruh Malaysia jual ayak kan. Orang nampak macam ayak tak, tapi hakikatnya ada pendapatan yang baik itu yang boleh dikongsikan kepada orang lain dalam bab rezeki yang sama. Jadi berusaha sungguh-sungguh tu dah baik dah. Cuma saya rasa kalau tanya saya secara peribadi, bab nazar ni sebolehnya tak ada nazar lah kan. Sebab nazar ni kita mewajibkan benda yang tak wajib ke atas kita. Sebab kata guru saya, dia kata nazar ni adalah seperti orang yang sangat berkira-kira dia dengan Allah. Sebab apa? Sebab nazar ni dia dapat dulu baru dia buat. Contohnya kalau dapat result cemerlang nak buat kenuri, kenapa tak buat kenuri, minta pada Allah diberikan dengan asbab kenuri yang kita buat tadi, minta Allah pemudahkan untuk dapat result yang cemerlang. Dapat anak dulu baru nak buat nak sembelih seekor kambing. Kenapa tak sembelih je seekor kambing dengan harapan memberikan orang makan, memberikan kebajikan jariah kepada orang, Allah memudahkan urusan untuk kita dapat anak. Ubah sikit, sebab nazar ni kedekut lah kita nak dulu baru nak buat. Kita berhajat agar Allah menunaikan apa yang kita nak, baru kita nak buat apa yang kita deal tadi. Kan? Allah tak berhajat kepada kita. Kita sangat berhajat kepada Allah. Cuma adakah salah bernazar? Tak salah. Cuma kalau boleh elakkan. Sebab tu nazar ni tuan-tuan. Tuan-tuan bila tuan-tuan mewajibkan satu benda yang tak wajib ke atas tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah bernazar,
tak mampu tunaikan nazar. Contoh, dia nazar, kalaulah aku ni dapat result SPM yang cemerlang, aku nak buat kenduri, nak perbah seekor lembu. Nak perbah seekor lembu apa, kalau seluar dalam pun orang kena beli kat dia. Dia pergi nazar. Benda nazar yang jadi wajib ke atas dia. Faham. Maka bila tak mampu nazar, disebutkan dalam Al-Quran suratul Maidah ayat 89, kena tunaikan nazar tersebut dengan jalan yang lain. Contoh, kalau tak mampu, memberi 10 orang fakir atau miskin makan. Yang kedua, membebaskan hamba. Lah ni tak ada hamba dah. Ya. Kan? Yang ketiga, kalau tak mampu juga. Yang pertama, bagi orang makan, dia tak ada duit nak bagi orang makan apa. Dia pun keh pagi makan pagi, tak keh guling-guling, tak boleh makan. Nak bagi orang makan macam mana? Dia tak ada kemampuan. Nak bebaskan hamba, tak ada hamba. Maka yang ketiga disebutkan dalam ayat Quran, maka demikian itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka berpuasalah 3 hari pada dia. Tak pasal-pasal. Batu kalau boleh nazar tak salah, macam kedekut kita dengan Allah. Paling gentle tuan-tuan buat dulu, dapat tak dapat itu adalah Allah aturkan untuk kita. Itu gentle pada saya. Mana orang pernah buat kenduri kesyukuran sebab apa? Anak nak periksa. Biasanya kita buat apa? Kenduri kesyukuran sebab anak dah periksa. Buat kenduri kesyukuran sebab apa? Dapat anak. Betul. Kenapa tak buat kenduri kesyukuran? Sebab apa? Nak usaha untuk dapat anak. Kejut orang apa benda ni kan? Minta orang doa. Apa masalah? Kan? Kita bertuhankan dengan Allah yang Maha Kaya. Jangan tunggu apa yang kita nak baru kita nak buat. Betul. Biar apa yang Allah nak bagi itu dalam sebaik-baik perancangan Allah. Allah yang merancang sebaik-baiknya untuk kita. Mungkin yang Allah bagi sekarang ni, ada anak-anak yang mungkin result SPM dia tak elok, tuan-tuan. Kan? Kita siap buat kenduri kesyukuran, anak dapat 7E. Yang dapat lah, result buat malu ke orang kan. Tapi tak apa, minta agar Allah mudahkan urusan. Mungkin result SPM dia tak cemerlang, tapi Allah bagi nanti kehidupan dia cemerlang sebagai manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Banyak. Kan? Banyak orang yang kita tengok yang tak cemerlang. Saya ada rekod, kita duk ambil staff-staff yang mereka duk jaga di rumah kucing, jadi tukang cuci. Pengajian ni, pendidikan ni tak ada tahu mana. Tapi Masya Allah, dari segi khidmat kepada orang ramai ni memang tak boleh lawan lah. Kan, hari tu saya tengok ada yang sanggup, makcik-makcik ni mungkin dia tak ada nak ni terberak dalam bilik air, merata. Dia pergi cuci pakai tangan, Ustaz. Kalau kita belum tentu nak buat tu. Kan? Sebab apa? Sebab pada dia nak jadi orang yang bermanfaat walaupun dia gagal dalam peperiksaan, tapi dia tidak gagal sebagai seorang manusia yang boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Kata Ustaz sebentar tadi, buat dulu pun tak apa sebelum lakukan sesuatu perkara sebelum dapat, biarlah menyalahi adat asalkan menepati syarak dan yang dituntut oleh agama. Sedang penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, banyak lagi persoalan selepas ini. Kembali bertemu seperti yang kita janjikan sebentar tadi, ada doa yang akan kita kongsikan kepada penonton-penonton pada ketika ini untuk sama-sama boleh kita amalkan, kita bawa dalam kehidupan kita, dan khususnya untuk anak-anak dan juga ibu bapa serta guru-guru untuk menghadapi peperiksaan pada ketika ini. Mudah-mudahan dimudahkan urusan, berjalan lancar, dapat jawab dengan baik dan dapat keputusan yang cemerlang. Kami doakan kepada anda. Baik, kita bila mana sebut saja berkenaan dengan berhadapan dengan satu situasi yang sukar, apabila kita lepas daripada situasi yang sukar tersebut, kita akan rasa betul-betul bersyukur kepada Allah dan kita mula kata, aku kena sujud syukur ni sebab aku dah dapat jawab kertas yang susah tadi tu, dah lepas aku jawab. Maka dia ada 9 subjek. Contoh, setiap kali selepas satu subjek dia akan keluar daripada dewan dan sujud syukur. Jadi mungkin kita nak minta juga nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra, bagaimana boleh ataupun tidak sujud syukur apabila setiap kali habis kertas tersebut, dan apakah adab-adab ketika nak melaksanakan sujud syukur tersebut. Silakan Ustaz. Baik, bila tanya berkaitan sujud syukur ni disebut dalam bab hujun an-ni'mah. Ini satu bentuk nikmat Allah bagi. Sebenarnya habis exam ni satu nikmat, Ustaz. Sebab apa? Dia hilang satu beban. Tidak, dia main rasa macam duk angkut
dia ni 3 tan lori tengah belakang kan. Lagi tak lepas tu dia tak boleh blur nak buat segala benda pun dia jadi serabut kepala otak. Allah mengangkat sedikit rasa tu pun adalah satu nikmat. Itu sebab dalam perbahasan hujum an-ni'mah, maka di antara adab dalam kita menerima nikmat daripada Allah adalah dengan meletakkan dengan cara sujud syukur. Ya, betul. Cara sujud syukur. Dan adalahkah sujud syukur ini hanya dibuat kepada benda-benda besar? Jawapannya tidak. Pada nikmat-nikmat kecil pun dibuat dengan sujud syukur. Begitu juga dengan bila kita mendapat bencana. Kita baca ayat isti'azah tu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Adakah dibacakan hanya pada musibah yang besar? Tidak. Termasuk pada musibah yang kecil. Cuma kenapa dibuat sujud syukur ni? Sebab tadilah termasuk dalam hujud an-ni'mah, ini benda yang Allah bagi nikmat kepada kita. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah kata la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur Allah akan tambah. Maka kita mengamalkan dengan cara sujud syukur. Adakah wajib? Jawapannya tidak wajib. Itu hanya sunat yang dianjurkan kepada kita meletakkan tanda bil fi'li dengan cara perbuatan syukurnya kita, bukan hanya sebutan ya Allah aku bersyukur dah habis satu subjek, esok dah subjek lain lagi, tapi hari ni dah hilang satu beban, minggu depan dah subjek lain, so at least minggu ni dah rasa boleh longgar lah sikit kan. Ataupun apa bahasa nikmat lah, nikmat yang Allah bagi, bernikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, nikmat boleh berfikir dengan waras. Ada orang yang waktu ni test otak tak bersambung Ustaz, baca buku tak nampak apa dia pun. Itu satu benda yang perlu dibimbangkan. Tapi bila kita boleh buat dengan baik dan sebagainya, itu adalah hujum an-ni'mah, maka amalkanlah. Dan adab-adabnya bagaimana Ustaz? Tata cara adab dia macam biasa. Sebab tu disunatkan pada kita kalau dalam nak apa pun dalam keadaan berwuduk boleh terus untuk sujud syukur. Ni kalau kita tengok depa dengan menutup aurat, ada orang kita tengok depa dengan pakai lok pendek kan, school bola dengan lok pendek sujud syukur kan. Maka itulah bukan benda yang diajarkan dalam syariat. Sebab tu kata sebelum masuk puasa berwuduk, tu benda yang sangat baik. Kalau rasa mengantuk pergi wuduk lagi, sebab bila dalam keadaan wuduk tu kita boleh buat bila-bila masa. Betul kan. Tahu arah kiblat kan, sebab apa ni tiba ya pergi sujud ke belah mana kan. Jadi benda-benda tu janganlah duk buat kan. Jadi ala-ala nak buat ibadat ni kita buat dalam keadaan yang sempurna agar mendapat kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Baik, itu jawapannya. Terima kasih Ustaz untuk jawapannya. Dan kita lihat pula di hujung-hujung ni kita nak bagi doa dan tips kepada penonton-penonton di luar sana. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz. Katanya soalan saya, rasa gemuruh ketidakpastian, takut tertekan menerpa diri anak-anak yang menghadapi peperiksaan SPM walaupun persediaan penuh telah dilakukan. Adakah itu emosi negatif? Bagaimana untuk tukarkan kepada emosi yang positif? Apakah tips-tips untuk hilangkan emosi negatif tersebut? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Tipsnya Ustaz. Baik, yang pertama rasa gemuruh, lepas tu ketidakpastian, uncertainty ataupun orang panggil volatile dari segi perasaan. Rasa khauf ataupun rasa takut ni dia akan mai. Bila dia akan mai? Biasanya ketika manusia tidak ada, dia panggil tidak bersedia dalam satu benda dia nak buat. Periksa ni saya rasa benda yang bukan kata anak-anak kita sendiri dalam kerja kadang-kadang kena pergi periksa nak jawatan lah, periksa nak macam-macam lah, ada benda-benda nak buat ni. Bila kita tak bersedia, tentu memang balik awal dia akan rasa gelisah dan kita akan main benda-benda yang sampai peringkat boleh datang anxiety pada keadaan yang tertentu yang menakutkan lah. Maka sebab tu macam kita lah Ustaz, bila bawa kereta Ustaz, pernah tak Ustaz bawa kereta tengok minyak dia menyala satu pasal Ustaz, dia siap dia tulis berapa kilometer lagi kan, tinggal 2 kilometer. Saya pernah naik kereta Ustaz, tengok punyalah galik ni, tengok tinggal 1 je bergetak kaki 1. Allahu Akbar, dia punya takut boleh buat bincang. Pedal ni tekan pedal tu macam orang soleh betul kan, 60 tak mau takut terlebih. Aircon tak buka? Tak buka, confirm. Radio pun tutup, tak nak kena mena pun pakat tutup habis. Sebab apa? Rasa takut tadi. Macam tu juga orang kencing manis. Kan bila dia cek pagi-pagi tengok tu dia naik 20 lebih bacaan. Allah. Kencing orang, kencing manis, semua penyakit dia ada pula. Dia nak makan apa pun rasa tak boleh belah kadang-kadang. Kan ada orang yang makan kering-kering sungguh. Kan, tapi hak jenis takut ni kadang orang nak ajak pergi breakfast, ajak makan apa-apa pun tak ada. Sebab apa? Ketakutan tu datang.
Maka ketakutan ni kadang-kadang boleh bawa bentuk kebaikan, kerana dengan ancaman manusia akan sangat efektif. Betul. Kan? Orang yang kena ligat dengan anjing, Ustaz, ligat anjing. Ustaz tengok dia lari, Ustaz. Kalau Usain Bolt tu, try suruh dia lari macam tu tengok. Taubat lahum tak boleh. InsyaAllah takkan boleh macam mana. Tapi kalau dalam keadaan terancam ni, biasanya manusia dia akan dipanggil apa? Peak state tu akan keluar. Peak state ni apa? Keadaan yang paling maksimum kemampuan tu akan keluar. Even yang dia tak rasa dia boleh buat pun dia boleh buat. Macam last minute lah, study last minute, tiba-tiba otak rasa function gila macam Albert Einstein pula dah. Kan? Padahal sebelum ni persediaan bertahun. Esok dah kena hantar assignment, Ustaz. Malam ni tiba-tiba pandai pula cari data, keluar nu, boleh buat nu, susun. Saat kita tengok-tengok siap. Betul. Sebab apa? Dia panggil efisiensi itu kadang berlaku dengan ancaman. Sememangnya manusia ini dia sangat efektif dan sangat efisien dengan ancaman. Maka rasa takut ni benda baik, rasa gemuruh tu kadang benda baik. Cuma jangan dilayan sampai menjadi negatif kepada kita sampai tak boleh nak buat benda apa. Ada orang yang takut ni sampai tak mau buat apa. Macam tadi, baca pun tak boleh, apa pun tak boleh. Leleh balik awal. Wallahualam. Kadang-kadang ancaman itu satu benda juga yang bagus untuk kita sebagai persediaan dan juga sebagai bekalan menghadapi sesuatu. Dan Ustaz, seperti mana yang kita janjikan sebentar tadi, mungkin penonton-penonton pada ketika ini sudah bersedia dengan telefon, dengan catatan, nota untuk mencatat nota ataupun doa yang Ustaz nak bagi pada mereka dan nak rakam ataupun print screen ya apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kita pada hari ini. Jadi beberapa doa mungkin Ustaz nak kongsikan untuk ibu, bapa, guru-guru dan juga pelajar-pelajar pada ketika ini untuk menghadapi SPM. Doa skor SPM. Silakan Ustaz. Baik, saya rasa ni mungkin kalau siapa yang tak ada nak tulis, rasa susah agak nak tulis laju-laju kan. Buat keluar je telefon, kita rakam. Nanti amalkan satu doa yang kita dah selalu duk baca, selalu duk amalkan. Doa minta diberikan kecerdasan dalam berfikir, kelapangan dalam hati kita. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min qaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu taala menjauhkan kita daripada kebingungan ataupun rasa tadilah uncertainty tadi. Betul. Nak buat A ke B, was-was. Yang kedua, muliakanlah aku dengan cahaya ilmu agar Allah memberikan ilmu tadi, ilmu yang memberikan cahaya kebaikan. Ada ilmu yang tak jadi cahaya. Macam toslat Ustaz. Toslat ni dia untuk menyuluh. Tapi bila kita tak buka boleh suluh Ustaz. Tak boleh. Lalu jadi punggai anjing sajalah. Boleh jadi manfaat yang lain. Maka sama ilmu juga kalau dimanfaatkan dia akan jadi cahaya kepada manusia. Betul. Dan yang ketiga, menjadikan pengertian yang membukakan hati kita kepada ma'rifahmu, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Doa yang kedua, saya rasa kita mungkin yang ni doa-doa yang kita dah amalkan, doa ni juga baik untuk orang yang belajar. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, agar Allah membuka pintu hati kita sebagaimana orang-orang yang arif. Orang yang arif ni orang yang diberikan kefahaman oleh Allah, bukan hanya faham tapi dia boleh mengamalkan dalam kehidupan dia tentang ilmu yang dia belajar. Sebab ilmu ni, al-ilmu bila amal kasyari bila samarin. Ilmu tanpa amal macam pokok tak berbuah. Ilmu tanpa amal juga seperti orang yang diberikan kenderaan tapi tak erti nak start enjin, tak erti nak guna. Duk lawan tengok lap hari saja. Jadi rugi. Dan minta pada apa? Warzuqna fahman nabiyyin, dan kita minta agar daripada kurniaan ilmu tadi mendapat kefahaman dari para nabi yang mendapat kebaikan untuk ilmu tadi, mendapatkan kedekatan taqarrub ila Allah pada mereka. Wa ilhamil malaikah, dan diberikan juga kepada ilham ini pada para malaikat. Allah bagi ilham yang luar biasa kepada mereka. Dan lepas tu kalau tak ada juga, tak tahu nak baca doa apa ni, kita minta kepada Allah doa yang saya rasa insya-Allah semua orang hafal bertadika lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kami. Satu doa yang saya rasa semua orang ingat. Paling common, paling cak ayam juga, hak tu pun tak boleh ingat juga. Maka baca dalam bahasa yang tuan-tuan faham, yang tuan-tuan tahu. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada bahasa yang Allah tak faham. Nak bahasa Kodiang boleh, nak bahasa Gua Musang boleh, nak boleh bahasa Ustaz mana Perak, orang Perak Ate, ya Allah Ate Kome, boleh. Membaca tak ada masalah. Ya Allah, Kome ni ada masalah, ya Allah. Kome nak minta lah, ya Allah, kalau boleh, ya Allah. Perniagaan air balang Kome kalau boleh, minta, apa masalah?
Kan ayak balang kalau dia bahasa Arab benda apa Ustaz? Oh tu. Ah, Itu tak- lupa jari ya. Tak lupa, tak jumpa apa lekor. Tapi baca je lah apa masalah. Kita bacalah dengan bahasa Ya Allah. Anak aku Ya Allah, dia nak berhadapan dengan peperiksaan Ya Allah. Aku sebagai mak ayah salah dalam pendidikan aku banyak Ya Allah. Tapi kau mudahkanlah urusan dia Ya Allah. Kalau ada sedikit kebaikan yang aku buat Ya Allah, maka berilah kebaikan kepada dia Ya Allah. Maka bacalah dalam bahasa yang paling mudah, yang paling kita faham. Sebab tu saya kalau bawa jemaah pergi umrah Ustaz, saya tak sarankan mereka duk pegang buku ni, pegang ni, tengok macam tokok buku-buku ni. Saya kata apa? Baca, ingatlah doa Rabbana Atina. Tak tahu tu kalau tak ada ingat hak tu, baca tu ya. Saya kata sebelum nak tawaf ni kita senaraikan saya dalam kepala otak kita. Apa doa kita nak baca? Jiran kita minta doa anak dia nak bagi boleh dapat anak contohnya. Letakkan dalam kepala otak kita ni. Kalau tak tahu ulang Rabbana Atina. Waktu ingat baca yang mana kita ingat. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu ya. Ya Allah sambil duk tawaf kan. Lebih menambah khusyuk. Macam kita lah Ustaz, bila kita minta dalam keadaan kita faham ni Ustaz, dia punya connecting the dot dia tu lagi power Ustaz. Betul. Maka dah bila kita baca mengelamun salah dengan salah betul, tengok orang duk belah-belah kita Ustaz, dia bubuh bahasa, kadang-kadang doa tu keluar macam bahasa Parsi tak Parsi tau sebab salah kan. Jadi daripada duk pulun terehat macam tu, lebih baik kita usahakan bahasa kita faham. Kerana Allah sangat memahami insya-Allah. Subhanallah. Dan doa-doa yang Ustaz baca tadi ada dalam buku Ustaz ini. Ya, semua ada insya-Allah. Banyak, lebih daripada 70 doa, dan mungkin doa-doa yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi sempat ditulis ataupun dirakam. Jadi mungkin kita boleh jadikan sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Dan Ustaz silakan dengan doa ringkas sebagai penutup majlis kita. Tuan-tuan, jom kita saling nak berdoa ni. Saya nak minta tuan-tuan yang mungkin sedang bergolek-golek, berguling-guling kan, ada yang mungkin pakaian yang tak apa nak telur rumah tak ada masalah, tapi nak berdoa kita bagi adab-adab dengan Allah. Ambillah selubung sikit kan, yang kepala macam tu kat limah sikit tu pun okey dah. Pakailah sikit sebagai adab untuk kita nak berdoa, moga Allah berikan kebaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi umazidah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar ya Allah. Latif lembutkan hati kami ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Tangan yang kami tadah pada pagi tangan banyak buat dosa ya Allah, dan dengan tangan yang sama kami membesarkan anak-anak kami dengan cara yang betul ataupun salah ya Allah, maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada anak-anak kami yang sedang berhadapan dengan exam mereka ya Allah, dengan imtihan yang akan mereka hadapi ya Allah, maka berilah kelapangan hati kepada mereka, lapangkan dada mereka, lapangkan fikiran mereka, permudahkan dah dari segi akal dan pemikiran mereka untuk menjawab soalan-soalan yang memberikan kebaikan kepada mereka dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat bina berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya, pada kami yang sakit sembuhkan penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Hafaz Ustaz Yaakob Yusra. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan Tanya Ustaz pada ketika ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.